kerja syaitan. Kita tak kata, Ustazah ni asyik nak salahkan syaitan je. Bukan begitu maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang dikasihi Allah semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada malam ini? Sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan hadis kita yang pertama tentang pengajian e-hadis yang dianjurkan oleh Pergas. Saya harap semuanya sudah bersedia. Ya, masih ingat lagi apa yang telah kita bincangkan pada bulan lepas? Ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Kalau tak ingat, kita kena ingatkan kembali. Okey. Baik. So, bulan lepas kita bincangkan tentang hadis yang pertama bertajuk niat dalam amalan. Dan pada hari ini kita berada pada bahagian yang kedua yang merupakan bahagian akhir kita untuk kita simpulkan perbincangan tentang hadis tersebut. Hadis niat dalam amalan ialah hadis yang membincangkan tentang setiap amalan yang kita lakukan ia bergantung kepada apa yang kita niatkan. Nabi SAW dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pada setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hadis baginda tersebut dengan satu contoh. Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi kata begini, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya atau wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan kepadanya. Dalam hadis ini kita dapati Nabi SAW menyebutkan tentang hijrah. Hijrah dalam hadis tersebut dijadikan oleh Nabi SAW sebagai contoh kepada penggalan hadis yang ada pada perbincangan kita, yakni tentang niat itu tadi. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mendatangkan hijrah sebagai contoh tentang niat. Dalam maksud hijrah di sini yang Nabi SAW datangkan contohnya, ianya ialah tentang orang yang berhijrah dengan niat yang berbeza. Ada yang tadi, pertama Nabi kata, orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Ada pula yang kedua, Nabi sebutkan mereka yang berhijrah kerana ingin pernikah. Ada juga yang ingin ada tujuan keduniaannya lah ya. So itu kita kata berbagai macam lah tujuan keduniaan tu tadi. Cuma yang penting di sini, setiap orang ya
mereka ada tujuan yang tersendiri dalam penghijrahan. Namun, untuk perbincangan kita pada malam ini, saya ingin bawa tentang hijrah tersebut kepada maksud yang lebih luas. Bukan hanya semata-mata tentang hijrah itu sahaja. Okay. Jadi di sini kita lihat, jika kita nak melihat kepada maksud hijrah yang daripada sudut bahasanya, okay, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini, ya, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahawa hijrah ini maksudnya ialah kita meninggalkan. Ya, meninggalkan. Dan beliau juga menyebutkan bahawa hijrah ini ialah hijrah kepada sesuatu, berpindah dari sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Jadi di sini, walaupun kita kata seseorang itu dia berpindah dari satu yang lama kepada yang baru, ia dipanggil sebagai satu perbuatan kita meninggalkan. Berpindah, ya, itu adalah perbuatan kita meninggalkan. Dan kalau kita nak lihat daripada tinjauan syariat itu sendiri, disebutkan bahawa hijrah ini maknanya ialah bila kita meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ya, so kita ada tiga maksud yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, yang mana bagi saya ketiga-tiga ini menunjukkan satu perbuatan kita meninggalkan. Tidak kira sama ada kita berpindah ataupun kita ingin mengubah, ya, sesuatu keadaan daripada baik ataupun tidak baik. Contohnya lah sedemikian. Baik. Seterusnya, kalau kita rujuk pada maksud dalam sejarah Islam itu sendiri tentang hijrah ini, dia ada dua bentuk yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau juga. Di sini kita dapati pertama, disebutkan bahawa hijrah dalam bentuk pertama inilah bila kita hijrah, meninggalkan satu tempat yang tidak aman, kita pindah kepada tempat yang aman. Okey, tidak aman kepada yang aman. Ini berlaku sebagaimana yang diarahkan Nabi SAW kepada para sahabat untuk berhijrah daripada Makkah ke Habasyah dan juga daripada Makkah sendiri ke Madinah. Dan itu adalah kita panggil satu penghijrahan yang mana daripada tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Kemudian, kalau kita rujuk kepada hijrah dalam bentuk yang kedua di sini, maksudnya ialah dari negeri bukan Islam ke negeri Islam. Ya. Iaitu setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan menetap di sana, kita dapati ramai di kalangan masyarakat Islam yang mengikuti Nabi SAW turut berhijrah ke Madinah. Jadi hijrah dalam bentuk yang kedua ini, ya, dibincangkan bahawa ia khusus pada hijrah menuju ke Madinah. Okey, daripada Makkah di situ terus ke Madinah. Ini adalah bentuk hijrah yang kedua. So, kalau dalam sejarah Islam, bila kita buka kitab-kitab sejarah, bila disebutkan berlakunya hijrah, bermakna hijrah itu berlaku
kerana perpindahan masyarakat Islam daripada satu tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman, ataupun pada satu yang mana negeri bukan Islam ke negeri yang Islam, iaitu Madinah. Daripada sudut sejarah Islam sedemikian. Namun, adakah hijrah itu semata-mata kita panggil ia sebagai satu bentuk kita meninggalkan satu tempat untuk pergi ke satu tempat yang lain? Di sinilah kita lihat bahawa hijrah tidak semestinya kita panggil ia dengan berpindah. Kerana jika kita rujuk daripada sudut syariat, hijrah ini ia mengandungi maksud yang lebih luas. Daripada sudut syariat, kita dapati bahawa hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan jika kita merujuk kepada pendapat Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, beliau menyatakan bahawa hijrah itu ada dua. Untuk kita tegaskan ataupun kita jelaskan lagi dengan maksud yang pertama tadi, iaitu dia maksud syariat. Yakni, kalau Imam Ibn Al-Qayyim, dia kata begini, hijrah itu pertama, bila kita hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Ini yang dah kita bincangkan tadi. Okay? Tapi kalau kita rujuk kepada hijrah yang kedua, beliau berpendapat bahawa hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Atau dengan kata yang lain, kita kata seseorang yang berhijrah daripada perkara yang tidak baik kepada yang baik. Iaitu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana mentaati perintah Allah, mentaati perintah Nabi SAW. Jadi, bila kita faham daripada apa yang disebutkan dalam syariat tadi kan, kita dapati bahawa bila kita kata dia nak berhijrah, bukan kita kata, dia nak pindah daripada Singapura ke Melaka contohnya. Tak, bukan begitu. Tapi, mungkin bila kata, dia dah berhijrah, Alhamdulillah, bermakna dia berubah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Atau saya nak kata gini, mungkin dia berhijrah daripada satu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Ini kita panggil ia sebagai hijrah. Ya, baik. Seterusnya, berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-50, Allah kata, "Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk memberitahu kepada umat baginda, iaitu supaya segera kembali kepada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan segera kembali kepada Allah? Dalam konteks perbincangan ayat ini, kita merujuk kepada pentafsiran yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau memberikan pendapatnya tentang maksud fafirru ilallah. Beliau menyatakan bahawa jika kita merujuk kepada pendapat dia kata fafirru ilallah maksudnya ialah bila kita segera kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Jadi ini yang pertama, ia adalah pendapat Imam Al-Qurtubi. Okey. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata orang yang kembali kepada Allah itu tadi kan, ialah mereka yang segera kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Maksudnya, bila kita kata hijrah, ia adalah satu perbuatan yang kita kata dari, kemudian dia menuju. Tak kira apa pun ia. Tak kira kita pindah daripada satu tempat ke satu tempat ataupun kita mengubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Contohnya dalam ayat fafirru ilallah ini, maksudnya ialah segera kembali daripada satu keadaan yang apa? Kemaksiatan. Daripada keadaan kemaksiatan itu kita nak ke mana? Pergi kepada ketaatan kepada Allah. Ini kita panggil ia sebagai kembali dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik.
Apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya itu, ya, beliau sokong pendapatnya, pentafsirannya dengan beberapa pendapat para ulama yang lain. Di sini kita dapati, ya, beliau mengambil pendapat Ibn Abbas radhiyallahu an ketika mentafsirkan ayat ini, yang mana Ibn Abbas, ya, pendapat yang seterusnya, pendapat Ibn Abbas, beliau kata, fafirru ilallah, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-50 itu tadi, adalah satu perbuatan kembali dengan segera kepada Allah, dengan taubat daripada dosa-dosa kalian. Dari dosa-dosa itu, kembalilah kepadanya dan beramallah kalian dengan ketaatan. Sebenarnya hampir sama saja apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, ya, yang mana bagi saya Imam Al-Qurtubi beliau meringkaskan apa yang disebut oleh Ibn Abbas itu kepada kata-katanya sendiri, yang mana dia kata segera kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Sebenarnya itu adalah pendapat Ibn Abbas yang beliau ringkaskan, untuk kita mudah fahamlah, ya. Kalau nak baca tadi kan panjang sangat, jadi diringkaskan dengan sedemikian. Namun yang penting ialah di sana ada pendapat-pendapat di kalangan ulama, ya, yang dipetik oleh Imam Al-Qurtubi, yang kita kata ia bukan hanya pendapatnya semata-mata, tetapi ia adalah pendapat yang mana beliau keluarkan berdasarkan daripada pendapat para ulama yang terdahulu. So kita dapat di sini bukan hanya pendapat Ibn Abbas radhiyallahu an sahaja yang beliau kemukakan, namun di sini beliau juga mengambil pendapat Abu Bakar Al-Warraq yang mana menyatakan begini, fafirru ilallah, itu tadi, ya kan, kembali dari kejahilan kepada ilmu dan dari kekufuran kepada kesyukuran. Ada silap taipan di situ. Okey, kembali dari kejahilan kepada ilmu dan dari kekufuran kepada kesyukuran. Ini pendapat Abu Bakar Al-Warraq dalam kitab tafsir tadi, ya. Kita masih lagi, ya, dalam kitab tafsir yang sama. Okey. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi kata apa? Abu Bakar Al-Warraq dalam pendapatnya ketika dia menjelaskan ayat itu tadi, dia kata kembali dari kejahilan kepada ilmu. Ini bagi saya dia mengemukakan pendapat yang sedikit berlainan. Kalau tadi kan Imam Al-Qurtubi, Ibn Abbas radhiyallahu an disebutkan kembali kepada Allah dari kemaksiatan, itu semua masih lagi kita panggil berkaitan dengan kemaksiatan ketaatan. Tapi bila kita rujuk kepada pendapat Abu Bakar Al-Warraq di sini, beliau kata apa? Kembali dari kejahilan kepada ilmu. Satu aspek yang sedikit berbeza. Ya, satu aspek yang sedikit berbeza. Maknanya kalau kita tak pandai, kita ubah diri kita kepada insan yang pandai. Kalau kita tak tahu, kita ubah diri kita kepada insan yang mengetahui. Belajar maksudnya. Dan dia kata apa? Dari kekufuran kepada kesyukuran. Kalau dulu kita orang yang kurang bersyukur kepada Allah, kita ubah diri kita. Ubah, hijrah. Hijrah bagaimana? Daripada orang yang tidak bersyukur, kita hijrah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dia bawa sedikit berbeza, ya, daripada yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu tadi. Dan bila kita merujuk kepada pendapat Zunnun Al-Misri, ya, di sini pendapat kita yang terakhir. Zunnun Al-Misri beliau kata apa? Orang yang fafirru ilallah di dalam ayat surah Adz-Dzariyat ayat 50 itu tadi, maknanya ialah dia adalah orang yang kembali dari mentaati syaitan kepada mentaati Ar-Rahman. Maksudnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan semua perkara-perkara yang menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu dia lakukan kerana menurut perintah syaitan. Namun dia tinggalkan semua itu, lalu dia kembali kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu dia ada melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengarlah cakap yang bukan-bukan, sembah itu, sembah ini, sembah pokok, ke apa kan? Contohlah kan, saya kata. Tapi akhirnya, dia sedar. Apa yang dia lakukan sebelum ini adalah perbuatan yang mentaati syaitan.
lalu dia ingin ubah perbuatannya dan dia tinggalkan perbuatan tersebut. Ini kita panggil dia berhijrah. Yang mana bila dia tinggalkan, lalu dia pergi kepada satu keadaan yang lebih mulia, keadaan yang lebih kita panggil membersihkan aqidahnya, iaitu mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdasarkan kepada penerangan ataupun pentafsiran yang telah kita bincangkan di dalam surah Az-Zariyat tadi surah Az-Zariyat ayat yang ke-50, yang mana Allah kata fafirru ilallah. Allah perintahkan Nabi SAW beritahu kepada masyarakat Islam yang ada pada masa itu supaya mereka segera kembali kepada Allah. Bermakna ia bukan hanya semata-mata tentang hijrah daripada Makkah ke Madinah, tetapi ia mengandungi maksud yang lebih luas daripada itu. Maknanya ialah meninggalkan setiap perkara-perkara yang buruk, kemudian ataupun meninggalkan perkara-perkara yang dulu mereka lakukan, yang mana perkara tersebut adalah mentaati syaitan, mengikuti hawa nafsu, melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Namun bila Allah kata fafirru ilallah, bermakna Allah perintahkan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan itu tadi. Supaya apa? Kita kembali kepada Allah, kembali mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang kita panggil sebagai antara perkara yang berkaitan dengan hijrah. Antara perkara yang berkaitan dengan hijrah. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata begini. Nabi kata tentang orang yang berhijrah. Nabi tak kata orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Bukan itu. Tapi Nabi sebutkan dalam hadis ini, Nabi kata al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah, iaitu al-muhajir ialah orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Sama dengan apa yang terkandung dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50 itu tadi. Kita tinggalkan sesuatu yang Allah larang, kita kembali kepada sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Dan inilah yang kita panggil ia sebagai al-muhajir, orang yang berhijrah. Dan bukan mudah untuk jadi orang yang berhijrah. Ya, bukan mudah. Kita tahu kan, ramai orang yang berhijrah tapi akhirnya terkandas. Ramai orang yang nak mengubah diri dia kepada kebaikan namun akhirnya meninggalkan jalan kebaikan itu kerana ia bukan jalan yang mudah. Dan itu juga Nabi SAW peringatkan kepada kita, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa syaitan dia akan sentiasa mencari-cari jalan untuk menghalangi anak Adam. Daripada pelbagai jalan. Ini kerja syaitan. Kita tak kata Ustazah ni asyik nak salahkan syaitan. Dia bukan begitu maksud saya. Tapi antara perkara yang menyebabkan kadang-kala kita terkandas di dalam penghijrahan kita adalah kerana ada yang mengganggu. Yang mengganggu ini Nabi telah sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana hadis ini adalah sahih. Nabi kata begini, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu dia akan sentiasa menghalangi anak Adam daripada pelbagai cara dan pelbagai jalan. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dengan contoh yang tiga contoh Nabi SAW sebutkan, yang mana ada antaranya berkaitan tentang hijrah. Kalau kita lihat contoh yang pertama, Nabi kata apa? Syaitan bila dia nak ganggu anak Adam ini kan, dia akan lihat daripada sudut keislamannya. Macam mana Islam dia ni? Okey ke tak? Okey ke tak? Kalau dia belum Islam dan dia berura-ura untuk memeluk agama Islam, syaitan ni dia akan sentiasa menghalang. Dia akan timbulkan pelbagai macam bisikan kepada kita. Nak masuk Islam ke? Nak tinggalkan agama nenek moyang engkau? Nak tinggalkan ni semua? Okey, kita tak nak sentuh lah tentang orang yang nak masuk Islam tu dengan lebih lanjut. Tapi kita nak cerita tentang kita yang dah sedia Islam ni. Kita yang dah sedia Islam ini, jangan rasa syaitan tak ganggu.
syaitan dia akan sentiasa ganggu untuk merosakkan keislaman kita. Ya, dia akan sentiasa membisikkan sesuatu kita nak buat satu perkara yang mana untuk mempertahankan agama kita. Contoh kita nak tinggalkan perkara-perkara, mungkin ada adat-adat yang menyalahi agama kita. Syaitan ni dia akan datang. Dia akan bisikkan pada kita. Takkanlah nak tinggalkan adat tu kan. Daripada mak, pak, ayah, nenek moyang semua dah buat, tiba-tiba sampai part keluarga kau nak tinggalkan. Nanti apa orang kata? Kita pun terfikir, apa orang kata kita pun nanti kan mak kita kata kita ni dah buang dia semua. Kita akan ada rasa-rasa yang sedemikian. Ketika kita ingin menegakkan ataupun kita nak jaga Islam yang kita anti ini. Ini Nabi SAW nyatakan dalam hadis baginda. Itu yang syaitan lakukan. Namun, bila kita jadi insan yang benar-benar berpegang kepada ajaran agama kita dan kita tinggalkan syaitan yang membisik-bisikkan itu tadi, Nabi sebutkan dalam hadis ini, syaitan dia akan lihat pada sudut yang lain. Apa dia? Kalau tadi kan yang pertama kita kata dia lihat pada Islam, kedua dia akan lihat pada hijrah. Sebab itu Ustazah datangkan hadis ini kerana Nabi SAW ada sebutkan tentang hijrah dalam hadis ini. Syaitan dia akan lihat daripada sudut hijrah kita itu bagaimana. Bila ada orang yang nak berhijrah, Nabi kata apa? Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Dia akan halang daripada sudut hijrah. Yang mana dia akan kata begini, faqala tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka. Kau nak berhijrah, kau nak tinggalkan bumi engkau ini. Kan? Ataupun beginilah dalam kata yang lain, kalau kita nak daripada sudut logiknya beginilah, syaitan tu dia akan kata, nak tinggalkan ke negeri engkau ni? Kat sini dah kerja, saudara mara ada di sini, kemudian nak tinggal kat sana, nanti dia duduk sana apa jadi, tak tahu. Kat sana susah, makan ke tak makan ke, dia akan cuba menghambat kita daripada berhijrah. Mungkin kita rasa tempat yang kita duduk itu tadi adalah tempat yang tidak baik. Dan kita berusaha untuk hijrah. Ataupun saya nak relatekan dengan konteks kita lah, begini. Mungkin kita ada duduk di satu tempat yang mana lingkungannya tidak sihat. Rakan-rakan yang tidak baik, kan? Rakan-rakan yang sentiasa ajak kita buat perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang jahat. Kita nak ubah surrounding kita. Kita nak ubah persekitaran kita kepada yang lebih baik. Lalu kita nak tinggalkan tempat itu. Tapi syaitan, dia akan datang. Dia akan halang kita. Dia akan buat kita stay pada tempat itu. Dia akan bisikkan dengan pelbagai macam perkataan yang menyebabkan kita rasa ragu-ragu untuk tinggalkan tempat yang tak baik tersebut. Dia akan kata, kau nak tinggalkan tempat ni ke? Kau ni tak ingat ke kawan-kawan? Dulu masa kau susah, kawan-kawan kau yang bantu. Sekarang kau nak tinggalkan diorang. Tahulah diorang tu jahat kan? Tapi ingatlah sikit budi orang. Kita akan terlintas demikian. Yang menyebabkan kita rasa, betul juga. Takkan aku nak tinggalkan tempat ni? Kalau diorang tak ada kan, mungkin aku tak jadi sekarang macam gini. Diorang jahat. Betul lah diorang jahat. Diorang ajar aku buat jadi orang jahat. Tapi kalau diorang tak ada, mungkin aku tak jadi sebagaimana yang aku sekarang ini. Kita mula berfikir dengan persoalan-persoalan yang sedemikian. Yang menyebabkan kemungkinan besar kita tak jadi berhijrah daripada tempat itu. Dan kita terus-terusan berada di tempat yang tak baik. Tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Kerana apa? Kita termakan dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan untuk menghalang kita daripada berhijrah. Sebab itu tadi saya kata, orang nak berhijrah ni bukan mudah. Ada saja cabaran. Ada saja benda-benda yang menyakitkan berlaku. Kita berhijrah, kita dulu tak baik contohnya. Kan? Kita berubah. Kita nak jadi orang yang baik. Kita nak sangat jadi orang yang solat contohnya. Tapi nanti ada pula orang kata kita nak tunjuk baik lah. Kan nak bajet alim lah tu. Dah pergi masjid lah nampaknya. Ada orang yang akan datang kepada kita dan dia akan ucapkan dengan ucapan-ucapan yang sedemikian yang menyebabkan kita rasa terkuris sekali. Yang menyebabkan kita rasa kita tak layak untuk jadi orang yang baik-baik. Jangan kita termakan dengan apa yang
diucapkan kepada kita. Terus berjalan teguh di atas jalan penghijrahan itu tadi. Jangan jadikan syaitan itu di kalangan yang menang. Kita seharusnya menjadi orang yang menang. Kerana kita adalah orang yang beriman. Tapi kalau kita mula goyah, hanya sekadar mendengar cakap-cakap orang yang bagi saya, itu merupakan antara jalan syaitan menghalang kita untuk berhijrah, kita sudah mengaku sebagai insan yang kalah. Tapi kalau kita stay pada path itu, pada jalan tersebut, alhamdulillah saya kata, kita adalah insan yang benar-benar teguh di atas penghijrahan kita. Sebab itu, bila syaitan kalah, yang mana kita ni teruskan dengan berhijrah, dia akan lihat kepada jalan lain untuk buat kita ni jadi orang yang tidak baik. Yang mana dia akan pergi kepada strateginya yang ketiga, iaitu dia lihat kepada jihad kita. Jihad ni tak semestinya pergi berperang. Kalau kita nak lihat daripada sudut konteks kita sekarang ini, jihad itu lebih tepat kita kata berjuang melawan hawa nafsu kita. Jadi sekarang ini, bila kita dah teguh dengan keislaman kita, kita teguh dengan penghijrahan kita, syaitan dia akan lihat bagaimana jihad kita. Bagaimana kita ni nak melawan hawa nafsu kita ni. Kuat ke tidak? Dia akan berusaha untuk merosakkan usaha kita melawan hawa nafsu tadi. Yang mana dia akan bisikkan pelbagai macam bisikan godaan supaya kita terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi hadis ini Nabi akhiri dengan satu kata-kata yang begitu cantik sekali. Nabi kata begini, dalam hadis ini Nabi SAW kata, orang yang mana dia tetap dengan keislamannya, dia tetap dalam keadaan dia hijrah tadi, dia tetap dalam keadaan yang mana dia mampu untuk berjihad melawan hawa nafsunya. Nabi kata, faman fa'ala dhalika kana haqqan 'ala Allah azza wa jal ayyudkhilahul jannah. Siapa yang tetap dalam keislamannya, tetap dalam hijrahnya tadi, terus-terusan berubah menjadi insan yang baik, insan yang saleh, insan yang saleha, berusaha untuk setiap hari melawan hawa nafsunya. Di sini Nabi kata, siapa yang melakukan hal itu dan dia betul-betul berjuang melakukan semua perkara itu tadi, Allah berhak memasukkannya ke dalam syurga. Ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berusaha untuk menjaga agamanya, orang yang berusaha menjaga hijrahnya, orang yang berusaha untuk menjaga jihadnya, iaitu melawan hawa nafsunya. Bila dia berusaha ke arah yang sedemikian, Allah akan berikan kepada dia dengan ganjaran, iaitu ganjaran syurga. Lalu Nabi kata begini, وَمَنْ قُتِلَ, sesiapa yang terbunuh dalam ketiga-tiga keadaan itu tadi. Nabi kata, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ayyudkhilahul jannah. Berhak juga Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah aw waqasathu dabbatu kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Maknanya begini, dalam keadaan kita berjuang untuk mempertahankan Islam kita, dalam keadaan kita berjuang untuk terus-terusan berhijrah kerana Allah itu tadi, dalam keadaan kita berjihad, itu berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, yang mana kita tolak tepi semua bisikan-bisikan syaitan, kita tolak semua godaan syaitan, dan kita bersungguh-sungguh hinggalah ke akhir hayat kita. Dalam keadaan itu, inilah yang Nabi kata, orang itu tadi, dia berhak untuk Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ia adalah ganjaran yang begitu besar.
Allah berikan kepada mereka yang berhijrah kerana Allah itu tadi. Yang mana ia bukan hanya semata-mata berhijrah daripada satu tempat yang tidak baik kepada satu tempat yang baik, tetapi orang ini juga dia berhijrah, iaitu dia mengubah diri dia daripada satu lifestyle yang tidak baik kepada satu lifestyle yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya begitu lumayan. Cuma persoalannya sekarang, kita hendak ataupun tidak. Jika kita hendak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu lumayan itu tadi, yang tidak ada, kita panggil, orang kata tolok bandingnya, kan tidak ada gantinya, ganjaran syurga tersebut, kita akan berusaha bermati-matian dalam perjuangan menjaga Islam kita, dalam perjuangan menjaga hijrah kita dan juga melawan hawa nafsu kita. Tapi terpulang kepada diri kita juga. Kan? Sekarang kita dah memahami berkenaan tentang hijrah itu tadi. Ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita pilih mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Namun bagi saya, sebagai seorang yang beriman, pastinya kita ingin sesuatu yang menguntungkan diri kita, dunia dan akhirat. Maka pilihlah satu jalan yang mana diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak berhijrah, hijrahlah kepada satu keadaan yang baik, kepada satu keadaan yang lebih baik, ataupun satu keadaan yang tidak baik kepada satu keadaan yang baik. Insya-Allah, Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama dengan mereka yang ingin mencari keredaan Allah. Baik, kita sudah berada di penghujung hadis kita. Ya. Untuk hari ini, berada pada pengajaran hadis, kita ada 2 pengajaran yang boleh kita ambil melalui hadis kita yang pertama itu tadi. Ialah, pertama, kita dapati bahawa niat yang tulus akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa sahaja, tak kira sama ada dia lelaki ataupun wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, kan? Bila kita melakukan sesuatu, niat kita, niat yang ikhlas kerana Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dan kita pun sendiri tidak tahu apakah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Kalau tadi antaranya yang kita bincangkan ialah Allah berikan dengan ganjaran syurga. Ataupun kalau kita nak sebutkan tentang apa yang telah kita bincangkan pada bulan lepas berkenaan mereka yang belajar, Allah berikan ganjaran syurga jika dia lakukan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas bagi kita. Dalam hadis yang pertama ingin mengajarkan kepada kita bahawa mereka yang menjaga niatnya, dengan niat yang tulus, akan mendapat ganjaran daripada Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat daripada sudut hijrah itu tadi. Yang baru kita bincangkan tadi. Yang mana hijrah kita boleh fahami, ia bukan semata-mata kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi, bila kita faham tentang perbincangan yang baru sahaja kita bentangkan tadi, kita fahami bahawa hijrah itu adalah satu perubahan yang kita lakukan pada diri kita. Daripada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Atau dengan kata lain, daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Okey, so yang kedua, hadis kita di sini, kita fahami bahawa hijrah adalah satu perubahan. Daripada perkara yang tidak baik kepada baik, atau boleh kita fahami juga daripada perkara yang baik kepada lebih
baik. Okey, so ada dua perkara tadi yang terdapat dalam hadis kita yang pertama. Saya harap perbincangan ini jelas, ya. Mudah-mudahan setiap apa yang kita bincangkan daripada bulan lepas hinggalah ke bulan ini, ya, pada bahagian kita yang akhir untuk hadis yang pertama ini, sedikit sebanyak ia memberikan pencerahan dan juga dapat menjadikan kita insan yang terus-terusan untuk berubah ke arah yang lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dengan kelapangan masa dan juga kesihatan agar kita dapat bertemu di bulan hadapan bagi perbincangan hadis kita yang kedua. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.